Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini telah pun diumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk mempercepatkan bayaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM bagi fasa keempat bermula pada 15 November 2022, iaitu pada hari Selasa hadapan, sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut, yang mana pembayaran ini membabitkan peruntukan sebanyak 2.1 bilion ringgit yang akan memberikan manfaat kepada 5.2 juta penerima dalam pelbagai kategori, yang mana pembayaran tertinggi pada fasa keempat ini adalah sebanyak RM900. Okey, dan pembayaran ini akan dibayar secara berperingkat dan dijangka selesai dalam pada 18 November 2022 ini, bagi membantu penerima untuk membuat persediaan menghadapi banjir. Jadi proses pembayaran kali ini dilakukan dengan lebih cepat dan juga dengan lebih awal. Untuk 5.2 juta penerima, target untuk pembayaran ini adalah selama 3 hari untuk selesai diterima oleh kesemua yang masih lagi akan menerima pembayaran BKM bagi fasa keempat, yang mana bagi kategori bujang tidak ada lagi sebarang pembayaran untuk mereka kerana mereka telah pun menerima pembayaran sebanyak 2 kali, termasuk satu bayaran tambahan sebanyak RM50. Okey, jadi ini adalah satu perkara yang sedikit orang kata boleh dikatakan agak menggembirakan. Walaupun ada yang mungkin bertanyakan, bolehkah kerajaan nak buat bayaran sekarang? Sebab sekarang kan tak ada kerajaan, sebagai caretaker sahaja. Tetapi sebenarnya sebagai caretaker, mereka boleh meneruskan pembayaran BKM ni, malah boleh mengawalkan pembayaran kerana perkara ini telah pun digazetkan di dalam Belanjawan 2022. Jadi caretaker ni dia boleh melaksanakan pembayaran tanpa sebarang perubahan. Kalau contoh dia nak masukkan nilai tambahan seperti sebelum ini, RM50 kepada RM300 dan sebagainya, itu dia tak boleh buat sebab kena tunggu pada kerajaan yang baru. Tetapi kerajaan yang caretaker ini boleh melaksanakan pembayaran berdasarkan apa yang telah termaktub dan digazetkan di dalam Belanjawan tahun 2022. Okey, itu yang pertama saya nak kongsikan kepada anda semua. Dan yang keduanya, saya akan berkongsikan sedikit berkenaan dengan jadual bagi pembayaran fasa keempat ini, yang mana bagi kategori isi rumah yang berumur 59 tahun dan ke bawah berpendapatan bawah RM2,500. Bagi fasa keempat ini, mereka yang tidak mempunyai anak, mereka akan mendapat pembayaran sebanyak RM300. Mereka yang mempunyai seorang hingga 2 orang anak akan mendapat pembayaran sebanyak RM600, dan yang mempunyai 3 orang anak dan lebih akan menerima pembayaran sebanyak RM900. Dan bagi kategori ini juga, yang berumur 59 tahun dan ke bawah isi rumah tetapi berpendapatan RM2,501 sehingga kepada RM5,000. Fasa keempat ini, bagi yang tidak mempunyai anak akan menerima baki pembayaran sebanyak RM100. Yang mempunyai seorang ataupun 2 orang anak akan menerima baki pembayaran sebanyak RM200, dan yang mempunyai 3 orang anak dan lebih akan menerima baki pembayaran sebanyak RM300. Okey, kemudian bagi kategori isi rumah juga tetapi yang berumur 60 tahun dan ke atas, mereka ini pada fasa keempat yang tidak mempunyai anak akan menerima pembayaran terakhir mereka sebanyak RM300. Yang mempunyai anak sebanyak seorang hingga 2 orang akan menerima pembayaran sebanyak RM600, dan yang mempunyai anak 3 orang dan lebih akan menerima pembayaran sebanyak RM900. Nah, kategori yang ketiga ni adalah penerima bayaran yang paling tinggi, yang mana total keseluruhan bayaran mereka adalah sebanyak RM2,400. Dan bagi kategori isi rumah ini juga yang berumur 60 tahun ke atas tetapi berpendapatan RM2,500 dan juga sehingga kepada RM5,000. Dalam pembayaran fasa keempat ini, bagi mereka yang tidak mempunyai anak akan menerima pembayaran sebanyak RM100. Yang mempunyai seorang hingga 2 orang anak akan menerima pembayaran sebanyak RM200, dan yang mempunyai 3 orang anak dan lebih akan menerima pembayaran sebanyak RM300. Kategori seterusnya adalah kategori isi rumah ibu bapa tunggal yang mempunyai anak
Okay, dia tidak ada sebarang had umur. Pembayaran keempat ini bagi yang mempunyai anak seorang hingga 2 orang, baki pembayaran mereka adalah sebanyak RM600, dan bagi yang mempunyai anak 3 orang dan lebih, baki pembayaran mereka adalah sebanyak RM900. Ini yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah. Dalam kategori yang sama, ibu bapa tunggal yang mempunyai anak tetapi berpendapatan RM2,500 sehingga RM5,000 yang mempunyai seorang dan juga 2 orang anak akan menerima baki pembayaran terakhir mereka sebanyak RM200. Yang mempunyai 3 orang anak dan lebih akan menerima baki pembayaran mereka sebanyak RM300. Dan kategori terakhir sekali yang juga boleh dikategorikan sebagai kategori bujang ataupun ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak dan berumur 60 tahun ke atas sahaja. Bagi pembayaran fasa keempat mereka ini adalah sebanyak RM150. Okey, jadi ini merupakan sedikit kelegaan kepada rata-rata rakyat Malaysia yang menerima pembayaran BKM, walaupun ada kabar-kabar yang mengatakan bahawa ini pula dijadikan isu sebagai gula-gula dan sebagainya, tetapi pedulikanlah dengan segala pandangan tersebut. Yang penting pembayaran ini diawalkan, dan harapan saya yang paling besar adalah bagi mereka yang berada dalam kawasan yang berpotensi untuk banjir ataupun yang sedang mengalami musibah banjir ataupun yang akan mengalami dan sebagainya, saya harap bantuan BKM ini bukanlah satu-satunya bantuan terakhir untuk mereka ini, kerana alasan diawalkan adalah bagi persediaan monsun timur laut, tetapi untuk mereka ini sebenarnya wajar untuk diberikan bantuan apabila mereka ini mengalami musibah dan sebagainya, bantuan yang khusus berkenaan banjir seperti yang telah diberikan sebelum ini. Jadi saya harap sesiapa saja yang menjadi kerajaan selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini harap dapat memberikan sesuatu untuk membantu meringankan beban mereka ini dengan jumlah paling tinggi pembayaran sebanyak RM900, yang mana mereka ini mempunyai lebih daripada 3 orang anak. Jika berlaku musibah banjir bagi salah seorang daripada penerima yang berada dalam kategori-kategori tersebut, bukan salah seorang lah, mungkin ramai lah kan, jadi jumlah RM900 itu sebenarnya tidaklah besar mana, tetapi setidak-tidaknya dengan adanya bantuan-bantuan tambahan, jika dipertimbangkan oleh kerajaan yang baru, sedikit sebanyak mampu meringankan beban mereka. Tambahan lagi untuk persediaan ke sekolah semula, sekolah tak bercuti tapi ke sekolah semula sebab selepas mengalami musibah banjir, dan juga perkara-perkara yang lain termasuk dengan kos repair kenderaan, persediaan nak pergi ke kerja semula, dan juga pelbagai perkara yang lain lah. Harap mendapat pertimbangan sewajarnya daripada kerajaan yang akan dilantik, yang akan dipilih selepas pada PRU yang ke-15 nanti. Jadi itu saja sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda semua pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.